Tik baju Ustaz. Hari ni lain sikit Ustaz. Lain sikit warna dia ni. Okey, alhamdulillah. Kita bersyukur Ustaz ya. Pada Betul. hari ini kita berada di antara hujung ya. Betul Ustaz. Besok kita menghabiskan surah An-Naml ya, bergerak kepada surah Al-Qasas. Surah yang ke-28, episod ataupun musim ketiga kisah Nabi Musa Ustaz. Penuh dengan rahsia, dan ia akan pasti ya mencengkam kepada hati kita ketika mendengar kisah Nabi Musa. Tapi hari ini kita ingin melihat kepada apakah antara kesimpulan daripada Allah Subhanahu Wa Taala tentang surah An-Naml, surah ke-27 pada hari ini. Mari sama-sama kita mulakan dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Dan lebih daripada itu, kita ingin doa juga Allah lapangkan hati dada kita. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sama-sama kita saksikan apakah ringkasan sinopsis halaman 384, iaitu daripada ayat yang ke-77 sehingga 81. Kita akan sama-sama melihat kepada bukti kenabian Nabi Muhammad dengan Al-Quran. Allah memberi komentar tentang Al-Quran ini yang akan memimpin diri kita untuk masing-masing melaksanakan kebaikan dalam kehidupan. Kemudian kita bergerak kepada ayat 82 hingga 86, tanda hari kiamat, keluarnya binatang, istilahnya dabah ya, melata dari bumi dan dikumpulkan di hadapan Allah orang zalim yang mendustakan ayat Allah dan para rasul. Diikuti pada ayat yang ke-87 hingga 88, masih lagi tanda hari kiamat, tiupan angin sangkakala. Ini adalah fasa seterusnya, dan berjalannya gunung ganang yang amat menggentarkan. Dan apakah yang perlu kita laksanakan, itu yang kita ingin belajar pada halaman 384. Jom kita baca sama-sama ayat 77 hingga 83 dipimpin Al-Fadhil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Silakan. Baik, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Apa khabar ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Hari ini kita singgah di halaman yang ke-384, halaman akhir, sehelai sebelum akhir surah An-Naml, dan kita nak baca permulaan ini ayat 77 sehingga ayat yang ke-83. Jemput tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran semuanya untuk sama-sama sabarkan perkongsian kita, pengajian kita pada hari ini. Kita belajar sama-sama, dan insya-Allah permulaan ini jom kita baca dengan murattal nahwan insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innahu lahudan wa rahmatul lil mu'minin. Inna rabbaka yaqdi bainahum bihukmih wa huwal azizul alim. Fatawakkal 'ala Allah, innaka 'alal haqqil mubin. Innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summa ad-du'a wa la tusmi'us summa ad-du'a وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون.
وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, kita dah bacaan ayat 77 hingga 83, menyambung kepada apa yang telah kita bincang semalam, Ustaz, ya. Allah memberi komentar pada ayat 76 semalam, ya. Inna hadzal Quran yang kita sedang baca sekarang ini yaqussu ala bani Israel, ia mengisahkan kepada kita tentang Bani Israel, tetapi apa yang berlaku ialah di kalangan mereka ini bertelingkah, ya. Perkataan yaqussu ini sebenarnya clue, tuan-tuan, ya. Kepada kita, kita akan bertemu dengan perkataan Al-Qasas. Surah Al-Qasas. Betul, ya, maksudnya ada cerita-cerita, tapi dalam masa yang sama qasas itu ada kaitan dengan kita menjejak. Ya, itu adalah dialog daripada ibu Musa kepada kakaknya untuk qusih, ikutilah, ya, kepada baby Musa. Nanti kita akan tengoklah, Ustaz, ya, pada hari Jumaat nanti. Khamis nanti, insya-Allah, ya. Baik. Jadi dalam hal ini Allah menjelaskan kepada kita apakah yang mereka pertelingkahkan Bani Israel ini, iaitu satu, mereka ini tak puas hati kepada Nabi Isa. Dia kata Nabi Isa ni adalah anak luar nikah. Ya, itu orang Yahudi cakap. Tetapi kalau orang Kristian pula, Nasrani, dia menyatakan bahawa Nabi Isa ni pasal istimewa sangat tidak ada ayah, maka ini adalah anak Tuhan. Dua-duanya silap. Dua-duanya adalah silap, bertelingkah. Maka bilakah bagaimanakah ianya dijelaskan? Itulah Quran. Itulah peranan Quran untuk menjelaskan. Dan pada ayat yang ke-77, wa innahu lahudan wa rahmatul lil mu'minin. Jika orang Bani Israel Yahudi ini nak beriman kepada Al-Quran, maka mereka tetap juga diberi peluang untuk mendapat hidayah dan juga rahmat, Ustaz. Ya, diberi hidayah dan juga rahmat walaupun mereka buat perangai sebelum ini, tapi Allah tetap akan memimpin hidayah, jelas apa yang sebenarnya, dan juga mendapat kasih sayang Allah. Yang lepas gone by gone istilahnya, Ustaz, ya. Dah lepas tu lepaslah. Betul. Allah akan beri rahmat. Pelajaran untuk kita apa? Kalau kita bukan Yahudi, Ustaz. Kan? Kalau kita bukan Yahudi, bukan Bani Israel, tapi kita ni adalah buat perangai, ada tersilap sana sini dalam hidup kita. Apabila kita ambil Quran, kita baca betul-betul, ia akan menjadi, tetap juga menjadi huda. La hudan, ya, Allah tekankan sangat. Ini pasti akan menjadi hidayah daripada orang yang rasanya degil dalam keluarga, di pejabat, tapi bila dikembalikan kepada Al-Quran, walaupun dia mungkin degil bab politik contohnya, kan, kita tengok dia ni tak tahulah politik sepanjang hayat. Kan, kalau ada 25 jam dia nak politik. Tapi kalau katakan dikembalikan pada Al-Quran, Nabi Musa menyerahkan kepada mukjizat pada waktu itu, maka orang itu akan mendapat manfaat daripada mukjizat Al-Quran, ya. Zaman Nabi Sulaiman, pemimpin hebat, Sabak, ya, Ratu Sabak itu, tapi bila diserahkan kepada wahyu, kepada tauhid, akhirnya dia mendapat hidayah. Ratu Sabak itu mendapat rahmah, ya. Ini pelajaran apabila iman diberikan penekatan, dan iman itu dibina salah satunya dengan kita berinteraksi dengan Al-Quran. Inna rabbaka yaqdi, ya, Allah sebenarnya memutuskan bainahum bihukmih, dengan hukumannya, dengan kuasanya, wa huwal azizul alim,
Dialah yang Maha berkuasa dan Maha mengetahui. Kalau tuan-tuan perasan seawal surah ini Ustaz ya, Allah mulakan dengan perkataan Hakimin Alim pada ayat 6. Hakimin Alim. Maksudnya ialah biasa kita dengar Alimun Hakim. Tapi ini Hakimun Alim pasal apa? Pasal Allah ini penuh bijaksana, penuh bijaksana, dan ada perkara macam kisah Nabi Musa, Allah rancang itu penuh dengan kebijaksanaan yang kita kalau tak ada ilmu kita mungkin tak dapat lihat gambaran keseluruhan. Macam kisah Nabi Sulaiman, kan, apakah kita rasa boleh ke Nabi Sulaiman bercakap dengan semut contohnya, ataupun memahami semut? Kita rasa macam, tapi bila kita dah tengok kepada Mr. Crocodile kan, National Geographic, kita tahu ada manusia boleh memahami kucing, buaya dan sebagainya. Tidak mustahil Nabi Sulaiman ini boleh memahami kepada bahasa semut. Ini orang yang ada kebijaksanaan yang dapat daripada siapa? Daripada Allah yang Maha bijaksana, Maha mengetahui. Tetapi bila kita pergi pada ayat yang ke-9 kisah Nabi Musa, Allah menggunakan perkataan Al-Azizul Hakim, Maha berkuasa, Maha bijaksana. Ya. Dan di hujung ini ayat 78 Allah bawakan Wahwal Azizul Alim. Apa bezanya? Ya. Kalau Azizul Hakim itu Ustaz berkuasa dan melaksanakan sesuatu mengikut kebijaksanaan, tetapi bila kita dah rangkumkan semua perkara, termasuklah perkara-perkara ghaib. Masya-Allah. Perkara ghaib ini Allah nak tekankan Allah ini berkuasa, dalam masa yang sama Allah mengetahui atas segala perkara yang dikuasainya. Ada orang ada kuasa, tapi dia tak tahu pun siapa yang banjir, rumah mana yang terperangkap, tak tahu. Ada kuasa. Jadi kan kita tahu ada maklumat, tapi sebenarnya tak ada maklumat. Nak ceritanya, kalau kita ini tidak bergantung kepada Al-Azizul Alim, tidak tunduk bertauhid kepada Allah, akhirnya Allah tidak akan menolong kita untuk mengetahui dan memandu kita dalam memimpin sesuatu masyarakat, malah dalam sebuah keluarga pun Ustaz ya. Kalau ayah tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu taala, apa yang patut diketahui tentang susur galur tentang keluarganya pun dia tak tahu. Betul kan? Sehingga Allah tidak bantu dalam kehidupan. Jadi apakah yang perlu kita buat? Fatawakkal 'ala Allah, bergantung kepada Allah. Pada ayat yang ke-79, innaka 'alal haqqil mubin, sesungguhnya kamu berada di atas kebenaran yang nyata. Jangan kita kisah kepada orang lain, kita terus bergantung kepada Allah, pasal Allah ini Al-Azizul Alim yang kita kongsikan sebentar tadi. Allah tahu dan Allah boleh bagi akses ilmu-ilmu yang menyebabkan terbongkar cara untuk kita memimpin dengan cara yang efisien, yang berkesan dalam hidup kita. Ayat 80 dan ayat yang ke-81 Allah ceritakan kalau kita ini tak nak dengar Quran, ya, kalau seseorang itu degil kepada Al-Quran, apa kesannya? Kita baca sekali lagi ayat ke-80 untuk kita memahami dan kita beri perhatian, adakah kita tergolong daripada ayat ini ataupun tidak, dan kita kena ingatkan ahli keluarga dan juga orang di sekeliling kita. Ayat 80 bersama Ustaz Tarmizi. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Saya tengok saat ni, terpandang dekat sahabat-sahabat kita yang sedang bergabung di ruangan Facebook sekarang ni, ramai sekarang komen yang doa, syukur dan kongsi. Ada satu tertarik ni daripada Tuan Jamil bin Othman Jamil. Ya. Apa kata beliau? Semoga rancangan ini hingga hari kiamat. Hari kiamat. Allahuakbar. Kita tak pasti, tapi yang pasti Al-Quran akan pasti kekal sehingga hari kiamat. Dan mudah-mudahan kita bersama dengan Al-Quran sehingga akhir hayat kita, sehingga ke nafas yang terakhir. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas doa. Kita nak baca ayat yang ke-83. 80 ayat yang 80 kita baca sama-sama insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summa ad-du'a wa la tusmi'us summa ad-du'a Sadaqallahul azim.
sesungguhnya engkau tidak dapat menjadikan orang yang mati dapat mendengar dan tidak pula menjadikan orang yang tuli dapat mendengar seruan apabila mereka telah berpaling ke belakang. Ini adalah menceritakan tentang ayat yang ke-80 maksudnya. Ayat 80 ini penting kerana ia adalah berkaitan dengan deria telinga kita. Telinga ya. Kalau ayat yang 81 itu deria mata kita. Jadi apa ceritanya? Kalau dalam surah 26 surah Asy-Syu'ara Allah mulakan dengan tumbuh-tumbuhan kemudian cerita-cerita. Tumbuh-tumbuhan kita boleh tengok, cerita kita kena dengar. Betul. Ini susah nak tengok ni, mencabar. Okey. Kalau dalam surah An-Naml ini ialah Allah mulakan dengan cerita kemudian diakhirkan dengan tengok. Cerita-cerita kisah Nabi Musa, Sulaiman, Nabi Saleh, Nabi Lut. Kemudian Allah bawakan tentang Allah menciptakan langit, bumi, tengok pada gunung apa sebagainya. Jadi Allah suruh kita dengar cerita dan juga tengok yang di alam ini. Subhanallah. Itu ya. Tetapi bagi orang yang buta ataupun yang pekak, dalam ayat ini bukan pekak sekadar pekak fizikal ataupun buta mata, tetapi pekak di dalam hati dan buta hati. Ya, istilah dalam ayat 81 itu al-umyi. Al-umyi ini adalah buta banyak Ustaz ya. Kalau al-a'ma itu satu buta, tapi umyi ini dia sana pun tak nampak, sana pun tak nampak. Padahal sebenarnya nampak je matahari, nampak je gunung, tetapi dia tidak kaitkan dengan hati, ya, dengan hati itu sendiri, sehingga kan kalau zaman Firaun itu dia tengok ular tu dia kagum, wow, kan, tapi tidak bersujud dan kembali kepada agama, kepada fitrah, iaitu kalau di hujung ayat 81 itu illa may yu'minu biayatina fahum muslimun, percaya kepada ayat-ayat kami dan mereka itu menyerah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita harapkan tuan-tuan. Bila kita baca al-Quran ini, Quran ini untuk kita fungsikan telinga dan juga mata kita. Telinga kita ni kita boleh dengar sampai mana je, kan? Tapi kalau kita guna betul-betul, tuan-tuan boleh dengar saya bercakap di Kuala Lumpur padahal ada yang berada di Finland, ada berada di Kota Baru, kerana kita guna telinga dengan cara yang betul. Ya. Dan mata pun sama juga. Kalau kita tengok matahari begitu jelah. Tapi kalau kita lihat sebenarnya di sebalik matahari ini, di sebalik gunung ini adalah kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya kita percaya ini kebesaran Allah. Ya Allah, saya menyerah diri kepadamu. Cara kita menggunakan mata dan telinga inilah yang akan dioptimumkan oleh Al-Quran. Jadi ayat yang ke-82 kita melihat apabila telah sampai berlakunya hukuman mereka, kami mengeluarkan makhluk bergerak yang bernyawa daripada bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahawa manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Ini kita masuk kepada petanda hari kiamat. Betul. Salah satunya apa? Dabbatam minal ard. Ya. Ada yang kata bahawa dabbatan ard tu apa Ustaz, kan? Binatang tu macam mana? Dia macam dinosaur ke, kan? Ataupun dia macam apa? Macam monyet ke yang akan, ataupun macam ular, kan? Dia melata. Sebenarnya ini banyak perbincangan ulama, tetapi pelajaran pentingnya apa? Tukallimuhum annannasa kanu biayatina la yuqinun. Dia akan membuat laporan, dia mengenal pasti siapa yang tidak yakin kepada ayat Tuhan. Jadi yang kita boleh ambil kat sini, binatang tu mungkin ada, kita dah jumpa ke tak jumpa, ya, akan jumpa, tetapi yang lebih penting ialah persediaan kalau keluar binatang itu. Betul, itu lebih penting Ustaz. Betul, kadang dia bergaduh tu je. Dia kata ini kat mana, kan, ini betul ke, entah itu komputer kot yang boleh membaca kita ni yakin ke tak yakin, kan. Nanti ada chip ke masuk dalam sel ke apa sebagainya. Bawa tenang. Sebenarnya bila bercakap tentang mata as-saah, ya, bila as-saah itu sebenarnya kalau kita nak cakap 20, 30, 20, 50, dia sebenarnya besok pun boleh jadi as-saah Ustaz, ya, bila kita dipanggil oleh Allah Subhanahu taala. Jadi ayat 82 ini cara kita berinteraksinya ialah apa? Ya Allah, jangan jadi aku orang yang tidak yakin kepada ayat-ayatmu. Telinga mata ni ya Allah aku akan gunakan untuk apa? Untuk berinteraksi dengan Quran, dan saya tahu bahawa saya mesti makin menghargai kepada tawakal pada Allah yang kita dah belajar tadi. Itu cara kita berinteraksi dengan tanda-tanda akhir zaman, bukan makin menakutkan kita. Akhirnya kita kena kaji ni binatang ni dekat Indonesia ke dekat mana. Itu bukan kaedahnya. Membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita saksikan dabara, ya, membelakang ataupun berpaling. Ini yang digunakan pada ayat yang ke 80 sebentar tadi, 44 kali disebut dalam al-Quran. Ini orang yang berpaling daripada peringatan Allah. Tetapi apa yang kita nak buat tuan-tuan?
tadabbur juga daripada perkataan yang sama, iaitu kita melihat apakah yang berlaku di belakang nanti. Satu ayat yang kita baca, apa kesan di belakang nanti bila saya sudah memahami, bila saya beramal dengannya, apa kesan dalam hidup saya. Itulah yang diseru, bukannya kita berpaling tidak indah kepada ayat-ayat Allah yang kita dengar, yang kita lihat. Kita berhenti sebentar, kembali dalam My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. Telah kita diberitakan akan tibanya hari kedatangan, musibah melanda semesta alam, tiada siapa yang dapat menghalang. Bila manusia telah lupa sujud menyembah kepada yang esa, dosa pahala tak dihiraukan lagi, hati telah gelap hilang cahaya. Dapatkan yang original sambungan ya oleh Abang Raihan. Khabar iman. Khabar iman Ustaz ya. Kena dengan dabbatul ard tadi Ustaz. Dia kata musibah melanda tak dapat siapa yang menghalang, dosa pahala tak dihiraukan lagi, hati gelap hilangnya cahaya. Subhanallah. Ya, cara nak mencerahkan hati ini Ustaz ya. Kalau gelap ini, kalau dalam ayat 81 tadi, dalalatihim ya, kesesatan ya. Kerana apa? Kerana tidak memandang kepada al-Quran, ataupun Quran itu diambil tetapi tidak diambil tadabburnya. Ya, tadabbur itu menyebabkan mata kita pergi tengok balik kepada kebesaran-kebesaran Allah, dan kita yakin bahawa ya Allah, saya beriman, saya menyerah diri kepada Allah, bercahaya balik Ustaz. Masya-Allah. Cahaya. Kalau tidak, kalau gelap itu amat bahaya, apatah lagi bila sudah sampai tanda-tanda hari kiamat yang dijelaskan pada ayat yang kita telah baca sebentar tadi. Kita tengok tajwid itu. Tajwid Ustaz. Betul Ustaz, saya setuju Ustaz sebut dhalalatin, hati gelap tadi. Kadang sekarang ini, dalam suasana sekarang ini, banyak orang digelapkan dengan duit lah. Maksudnya dalam musibah ni ada yang mengambil kesempatan. Itu betul juga. Ustaz kan. Orang nak bantu ya, tapi dia collect, ambil makanan banyak-banyak, simpan kat rumah. Betul. Simpan kat rumah. Jangan buat itu. Kan buka tabung dana semua tapi tak sampai pun. Mana niat tu dah nak mengambil duit orang dan sebagainya kan. Jadi mudah-mudahan Allah lindungi dan Allah jaga hati-hati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tengok sekejap ulang kaji kita tajwid, apa yang kita nak kongsikan paparan pada hari ini, iaitu masih lagi dalam tafkhim dan juga at-tarqiq. Ulang kaji huruf ra yang dibaca dengan tafkhim tebal ataupun tarqiq nipis. Kita nak tengok, dan contohnya dalam halaman 384 hari ini, ayat yang ke-86. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Alam yarau anna ja'alna. Maka huruf ra kita baca alam yarau, tebal. Sebab apa? Sebab huruf ra berbaris atas, fathah. Alam yarau, tebal kita baca. Baik. Dalam ayat yang ke-87 pula, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kullun atauhu dakhirin. Wa kullun atauhu dakhirin. Ra dekat situ pada kalimah dakhirin kita baca nipis, tarqiq. Kenapa? Sebab ra baris bawah. Bagus. Baris bawah kan, kasrah. Contoh yang ketiga dalam ayat yang ke-88. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa hiya tamurru marras sahab. Kalimah tamurru marra.
Dua huruf ra kita jumpa. Pertama, ra yang bersabdu baris dhammah baris depan, dan marra, ra yang bersabdu baris atas. Kedua-dua tempat ini, kedua-dua huruf ra ini kita baca dengan tafkhim, tebal. Kenapa? Sebab baris atas. Maka bunyi dia wahiya tamurru marra. Jangan baca tipis. Wahiya tamurru marra, tipis, tak nak, tebalkan dia. Wahiya tamurru marra. Sebab apa? Sebab baris atas dan juga baris depan. Jadi itu 3 contoh yang kita kongsikan, yang kita belajar pada hari ini. Ulang kaji kita tentang huruf ra, baca tebal ataupun baca nipis. Selamat praktikkan dalam bacaan kita, insya-Allah. InsyaAllah, terima kasih ucapkan pada Ustaz Tarmizi ya, untuk kita membaca dengan ikut peraturan. Betul. Ya. Jangan langgar ya. Pasal sebenarnya alam ni sudah ada peraturan. Betul. Ya, sudah ada peraturan, dan siapa yang langgar peraturan kalau zaman dahulu langgar peraturan dan kemudian orang yang tahu pun tak tegur, orang-orang tu pun sekali kena sapu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebabnya ayat 83 tadi kita baca Ustaz ya. Wa yauma nahsyuru min kulli ummah ya. Pada hari tersebut, hari kami kumpulkan segala umat faujan ya, dengan golongan masing-masing yang mendustakan ayat kami, fahum yuzaun. Mereka itu diberikan dalam kelompok-kelompok batalion Ustaz. Perkataan yuzaun ni pernah digunakan awal dalam surah An-Naml bila Nabi Sulaiman memimpin kepada rakyatnya. Rakyatnya ada manusia, ada jin dan ada burung. Jadi masing-masing ada batalion ketika mereka nak berbaris, nak pergi melawat kepada lembah semut. Dia ada dia punya bahagian batalion dia. Itu ketika nak buat baik. Tapi di akhirat nanti yang penjenayah Ustaz ya. Yeah. Perasuah satu baris. Dia ada satu baris tu. Biasanya orang buat jahat ni dia tak ada baris-baris. Kan dia main langgar saja. Tapi di sana okey, ini adalah kumpulan yang suka mendustakan al-Quran. Ini orang yang tak kisah Quran itu. Ini yang suka menzalimi kepada rakyat. Ini yang penipu. Ini semua itu dinamakan yuzaun. Betul. Nanti orang ini kau penipu dia akan cakap begitu ya. Dan ini Allah nyatakan agar apa? Dalam kehidupan kita ini biarlah kita ini tersusun berbincang pada perkara kebaikan. Ya. Memang penat Ustaz ya. Betul, penat tapi berbaloi macam Nabi Sulaiman. Kita tidak mahu jadi orang yang berbincang untuk menjatuhkan orang, untuk menyusahkan rakyat. Kita tidak mahu meeting yang begitu. Buang masa. Ya. Bila sampai di akhirat dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang berbuat jenayah ini. Jadi kita nak baca lagi ayat 84, apa lagi yang berlaku di hari kiamat ya, bagaimana Allah mendidik kita agar kita dapat mengambil pelajaran daripada surah An-Naml. Kita teruskan ayat 84 hingga ayat 88. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan sahabat Al-Quran dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Kita nak sambung bacaan kita bermula ayat yang ke-84 sehingga 88. Kita cuba bacaan yang kedua ini dengan murattal Hijaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hatta idza ja'u qala akadzabtum biayati wa lam tuhitu biha ilma. قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن
في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من يشاء الله ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, itulah bacaan ayat 84 hingga 88 menyambung Ustaz ya. Apakah yang berlaku di hari kiamat nanti ya? Allah menyatakan pada ayat 84, hatta idza ja'u qala akadzabtum biayati, iaitu hinggalah apabila mereka datang, Allah berfirman, mengapa kamu telah mendustakan ayat-ayatku padahal kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Ya, sebenarnya orang-orang yang yuzaun pada ayat 83 itu diletakkan baris-baris Ustaz ya. Perasuah pada zaman Nabi Saleh dengan perasuah pada zaman 2021 digabungkan satu barisan. Engkau macam tak kenal lah. Aku ni datang daripada tahun zaman Nabi Saleh. Sampai begitu Ustaz. Ya. Jadi pada waktu itu apakah yang dinyatakan kepada orang yang berbaris-baris yuzaun itu, yang harapnya kita tidak berada dalam barisan yang ini. Kita kalau boleh berada dalam keadaan orang yang berbaris bersama Abu Bakar, subhanallah Ustaz ya, bersama dengan Abdul Rahman bin Auf, pasal bisnesnya buat betul-betul, Abu Bakar, Osman. Kita nak berbaris dengan orang-orang begini ya, yang selalu bersama baca Quran. Ini yang kita perlukan tuan-tuan. Ya, mungkin kita tak jumpa sama di Malaysia ini walaupun tengok kat TV kan, tetapi kita baris sama. Ya, di belakang Nabi Ibrahim, subhanallah ya. Dan apakah yang berlaku bila baris yang buat salah ni berbaris? Hatta idza ja'u qala akadzabtum biayati, bukankah kamu ini telah mendustakan ayat-ayat kami, walam tuhitu bihi ilma, dan kamu tidak ada ilmu yang lengkap berkaitan dengannya. Kesan bila mendustakan ni, biasa kita dengar perkataan mendustakan Ustaz ya, tuan-tuan sekalian. Mendustakan ini bukan sekadar Al-Quran ni tak betul, bukan sekadar itu. Tetapi bila dia tengok Quran pun dia baca, tapi lepas tu dia ambil juga bawah meja. Kan, dia tetap juga dia tipu kepada orang, sebenarnya saya buat kerja tapi sebenarnya tak buat kerja pun. Yang itu namanya mendustakan ayat-ayat perintah daripada Allah untuk amanah, untuk melakukan kerja. Yang kita doakan agar kita menjadi orang yang sentiasa dipimpin oleh Al-Quran, hudan wa rahmatan lil mukminin, pada ayat 77 yang kita baca sebentar tadi. Di hujung itu dinyatakan amma za kuntum ta'malun. Kalau betul lah kamu ni ada ilmu sangat, tunjukkan amal mana yang kamu ada rasa ilmu. Yang kamu cuba nak tipu orang ke kan, nandakan buat kerja ke, ataupun betul-betul peka kepada rakyat ke, okey tunjukkan. Kalau betul okey,
Okey, tunjukkan. Pada waktu itu Ustaz, kalau kena tengah baris itu kena tanya macam tu. Allah. Ya, kalau tengah duduk-duduk minum kopi ke apa ke, okeylah tanya. Okey, tunjukkan. Okey, PA keluarkan laporan. Ya, social media dekat Facebook yang saya buat kerja, gambar itu mana? Tunjukkan. Tapi ini kena tanya seorang-seorang Ustaz. Allahu akbar. Bima kuntum ta'malun, madza kuntum ta'malun. Ini adalah satu templak, satu tekanan yang berlaku. Wa waqa'al qaul. Allah. Ya, berlakulah perkataan itu, ditentukan perkataan itu alaihim bima zalamu, atas kezaliman, fahum la yantiqun. Tidak boleh. Yantiqun ini maksudnya tak boleh cakap dia punya suku kata Ustaz. Bukan tak boleh cakap perkataan. Perkataan ataupun ayat. Saya sebenarnya tidak bersalah. Dia tak cakap gitu. Dia kata nak cakap betul yantiqun. Ya. Pada waktu itu pasal apa? Tak ada hujah. Tidak ada hujah kerana ialah sudah berada dalam barisan yuzaun sebentar tadi. Nak buat macam mana? Semua ada catatan. Nak cakap ini, catatan malaikat cakap ini kamu sebenarnya bukan, kamu pergi bercuti ni, kamu bukan tolong pada orang yang patut kamu bantu. Macam mana? Ya, yang kita doakan tuan-tuan ya, kalau katakan kita ada kesilapan pada masa lepas dalam keluarga kita, Allah ampunkan. Bila kita baca ayat ini, menakutkan ya. Dan alam yarau. Kali ini bila sudah pun bercerita pasal akhirat, Allah bawakan balik kepada dunia ini. Apakah kamu tidak memerhati kepada kami menjadikan malam untuk berehat dan siang untuk terang benderang untuk beramal. Kita rasa apa pasal tiba-tiba muncul ini Ustaz ya. Nak ceritanya Allah bagi nikmat. Masya-Allah. Allah adil, tapi mengapa kamu ini zalim? Itu Allah nak cakap begitu ya. Nak ceritanya ialah sepatutnya bila Allah dah bagi ini sebagai tempat untuk tenang, malam untuk tenang, ada rakyat, ada kawan, ada jiran yang tak tenang sekarang ini, tak ada katil Ustaz. Ya, mereka ini bau busuk dekat rumah mereka. Kamu masih lagi okey, banyak lagi duit, kamu buat apa? Kan? Kamu diberi amanah, kamu buat apa? Jadi pada waktu ini betul juga saya ni dapat macam-macam. Ya, Allah suruh kita perhatikan. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yu'minun. Ini adalah kebesaran Allah ya, liqaumin yu'minun, iaitu kepada kaum yang sentiasa nak perbaharui iman. Semalam kita dah tengok kepada langit siang malam Ustaz ya. Kita rasa Allah dah bagi macam-macam kat saya kena bantu orang lain, apatah lagi kalau saya ini dapat amanah daripada Allah. Jadi bila iman kita dengan baca Quran ini kita rasa bersalah, saya kena bantu apa lagi ya. Kita hubung semalam Ustaz ya, yang kata daripada Puchong, puan siapa semalam tu ya, kita dah berhubung dan insya-Allah lah nanti kita doakan boleh kita, kalau tak kita pun Ustaz, sesama rakan-rakan di Quran Time kita ingatkan ya, untuk kita saling bantu rakan-rakan yang boleh kita bantu. Pasal Allah bagi rahmat. Bila kita lihat sebenarnya saya tak nak yuzaun. Ya, dikumpulkan dengan orang-orang yang duduk selesa dekat rumah ya, dapat amanah tapi tidak melaksanakan kepada orang-orang, seperti mana Nabi Sulaiman jaga setiap burung, tahu mana yang ghaib ya, yang hilang ya. Dan Nabi Musa menegur Firaun pasal Firaun ni memang jenis menekan ya, lagi kalau boleh tak payah bayar gaji kepada Bani Israel. Ataupun kalau kita lihat kepada Nabi Lut itu, dia mempromosikan kaumnya itulah ya, mempromosikan gaya hidup selesa tetapi sampai melampau. Itu yang kita tidak mahu lakukan. Pada ayat 87, wa yauma yunfakhu fis-sur, pada ditiupkan sangkakala, maka pada waktu itu apa berlaku kepada semua manusia tuan-tuan? Masya-Allah. Fa fazi'a man fis samawati wa man fil ard. Terkejut semua orang. Terkejut ya. Tetapi bagi orang yang beriman, insya-Allah dia akan dibantu. Dia akan dibantu dalam menghadapi perkara ini. Wa kullun atauhu daqirin, yang pastinya semua orang akan tunduk Ustaz ya. Semua akan tunduk, tak ada dah kata kita sebenarnya bukan tak nak bantu ya, tetapi kita ini ada kesibukan. Tak ada dah nak memberi alasan. Pada waktu ini dakhirin, insyaallah ya, Allah bawakan kepada kita. Ayat 88 itu kita baca sekali lagi ya, untuk saya, kepada tuan-tuan semua, kepada semua yang memimpin, kena ingat bahawa kalau lihat kepada alam ini Allah uruskan dengan itqan, kita juga kena buat dengan itqan. Apa maksud itqan? Kita baca dahulu ayat 88. Silakan Ustaz. Masya-Allah, subhanallah, tabarakallah. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan sahabat Al-Quran, kita nak ulang baca ayat yang ke-88. Masya-Allah, halaman ini patut kita buat ada tanda sikitlah, tag sikit halaman yang ke-384 ini. Banyak sekali, terutamanya ayat 85 tadi. Betul. Tak terjawab kita, subhanallah. Jom kita baca ayat yang ke-88. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون إنه خبير بما تفعلون صدق الله العظيم. Dan engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau menganggap tempat tetap di tempatnya padahal ia berjalan seperti awan. Itulah ciptaan Allah yang mencipta dengan sempurna segala sesuatu. Sesungguhnya dia maha teliti dengan apa yang kamu lakukan. Allah menyatakan Allah jadikan gunung itu ustaznya nampak seperti jamid ya, tak bergerak, tapi sebenarnya dia bergerak macam awan juga. Ini kita kena tanya pada pakar-pakar geologi tentang gunung dan kaitan dengan awan ini tadi. Tapi nak cerita Allah jadikan semua itu atqana kullasyai dengan cara yang terbaik agar ia tidak merosakkan ekosistem alam sekitar dan kita dapat duduk di atas muka bumi ini. Innahu khabirun bima taf'alun. Allah tahu apa yang kamu lakukan. Nak ceritanya ialah kamu buat betul-betul tak? Allah dah buat betul-betul. Kamu dapat manfaat. Kamu pemimpin, kamu ayah, kamu ibu, sayalah ustaznya. Dah buat betul-betul ke tak? Moga-moga Allah ampunkan kita. Amin. Dan kita akan buat, ya Allah, saya nak buat yang terbaik. Kalau tak buat hari ini terbaik, saya akan bangkit dan tidak akan biarkan diri saya selesa tanpa melakukan tanggungjawab saya. Membawa pada resolusi kita saksikan. Yang pertama ialah kita ingin sama-sama komited mendapatkan hidayah dan rahmat dengan menghayati Al-Quran, nombor 1. Yang kedua, kita tingkatkan kebergantungan kita kepada Allah atas kebenaran yang diberikan. Yang ketiga, kita beriman dan berserah diri kepada Allah selepas menyaksikan kebenaran dan ayat Allah dengan melakukan amal kita terbaik, itqan. Kita berdoa. Baik, masih Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa mak ayah kami, mak ayah mertua kami, muslimin dan muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan kami, amalan kami sangat sedikit ya Allah. Sudahlah sedikit, adakah ia diterima ataupun tidak oleh-Mu ya Allah. Maka ya Allah, kami mohon kepadamu petunjuk dan hidayah agar memandu kehidupan kami ya Allah. Mudah-mudahan mencapai keberkatan dan juga redha-Mu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita ustaznya. Kita nakkan kalau boleh kita semua ya, ibu, ayah, pekerja, pemimpin menjadi orang yang itqan, buat yang terbaik macam Nabi Sulaiman, macam Nabi Musa, Nabi Saleh ataupun Nabi Lut. Inilah yang kita ingin bina dalam tabung gerakan Al-Quran. Sumbangan tuan-tuan adalah untuk kita memastikan umat Islam terutamanya mencapai standard itqan, tidak buat sambil lewa dalam memimpin, dalam menguruskan rumah tangga dan juga negara ini, insya-Allah. Kita bertemu dalam ulangan pada malam ini dan juga pagi esok, dan terus kita menyambung halaman akhir surah An-Naml dalam My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah.